Perdana Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Untuk maklumat yang berhormat, soalan ini merangkumi input daripada beberapa kementerian. Di mana apabila kita sebut rantau ni yang terlibat dengan Kementerian Wisma Putra, Luar Bandar dan Kementerian Perdagangan Antarabangsa. Maka untuk maklumat yang berhormat, tujuan utama integrasi ekonomi serantau melalui pembentukan komuniti ekonomi ASEAN Economic Community AEC dengan izin adalah untuk mempertingkatkan perdagangan dan pelaburan intra-ASEAN. Pembentukan pasaran tunggal juga bertujuan untuk menjadikan ASEAN sebagai hub pengeluaran serantau di mana pelabur-pelabur boleh selain daripada menghasilkan produk dan hikmatan bagi pasaran ASEAN, dapat juga menggunakan ASEAN sebagai platform untuk mengekspor ke pasaran antarabangsa, termasuklah industri kecil dan sederhana yang banyak dipelopori oleh usahawan muda. Tuan Yang di-Pertua, proses liberalisasi tarif import, sektor perkhidmatan, pelaburan serta lain-lain aspek kerjasama ekonomi dilaksanakan secara progresif mulai tahun 1993 dan komuniti ekonomi ASEAN akan dicapai pada tahun 2015. Sejak tahun 1993, kerajaan telah mengambil pelbagai langkah bagi membantu syarikat-syarikat Malaysia, khususnya industri kecil dan sederhana. Program kesedaran mengenai usaha yang diambil di peringkat ASEAN juga terus dimaklumkan kepada bukan sahaja sektor swasta tetapi semua lapisan masyarakat termasuk golongan belia. Tuan Yang di-Pertua, Malaysia dengan jumlah penduduk sebanyak 30 juta orang berpandangan bahawa pembentukan komuniti ekonomi ASEAN membawa banyak aspek positif, terutamanya membolehkan syarikat-syarikat Malaysia meneroka pasaran seramai 620 juta di kalangan ASEAN serta membolehkan syarikat-syarikat untuk melabur di lain-lain negara. Integrasi ekonomi ASEAN telah membawa kesan positif kepada rantau ini serta Malaysia. ASEAN dilihat sebagai destinasi utama pelaburan asing. Pada tahun 2013, pelaburan asing ke ASEAN adalah berjumlah US 122.4 bilion. Malaysia telah menerima pelaburan berjumlah US 12.3 bilion, di mana jumlah ini adalah yang keempat tertinggi selepas Singapura, Indonesia dan Thailand. ASEAN merupakan rakan dagangan terbesar Malaysia dengan 27.7% daripada jumlah perdagangan global Malaysia. Jumlah perdagangan Malaysia dengan negara-negara ASEAN pada tahun 2013 telah dicatatkan sebanyak 374.71 bilion daripada jumlah dagangan global negara, iaitu peningkatan sebanyak 4.6% daripada tahun 2012. Ekspor Malaysia ke pasaran ASEAN pada tahun 2013 berjumlah 201.81 bilion, iaitu peningkatan sebanyak 7.2% daripada tahun 2012. Generasi belia di ASEAN dianggapkan berjumlah lebih kurang 252 juta atau 45% daripada populasi keseluruhan penduduk negara-negara ASEAN. Integrasi ekonomi melalui AEC akan memberikan lebih pilihan kepada golongan muda dan rakyat di Malaysia untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan terbaik dengan kos yang lebih murah. Ini sekaligus mengurangkan kos sara hidup golongan muda dalam jangka masa panjang, dan oleh kerana rata-rata golongan muda tergolong dalam golongan berpendapatan sederhana atau middle class income dengan izin. Pembentukan AEC dijangka akan menggalakkan pembangunan ekonomi melalui talent mobility di kalangan golongan muda. Tenaga kerja profesional yang berpendidikan akan mempunyai peluang yang lebih baik untuk memohon pekerjaan di lain-lain negara anggota ASEAN. Selain itu, IKS tempatan dapat memperluaskan lagi rantaian bekalan supply chain dengan izin mereka untuk mendapatkan sumber bahan mentah yang lebih murah dan menguntungkan. Tuan Yang di-Pertua, pasaran yang luas dalam ASEAN akan memberi peluang yang baik kepada usahawan muda kita untuk mengekspor barangan dan perkhidmatan mereka ke negara-negara ASEAN yang lain. Oleh sebab itu, kerajaan telah menempatkan wakil kerajaan atau agensi di beberapa negara ASEAN untuk mendapatkan akses pasaran, mempromosi dan memposisi produk mereka sebagai pilihan utama dalam pasaran global, di samping mengenal pasti peluang pasaran serta bidang baru yang berpotensi yang boleh diterokai.
Kerajaan juga sedang melihat cara untuk memperkukuh kapasiti dan kepelupayaan usahawan belia Malaysia dengan menambah peruntukan bagi IKS serta pemberian dana kepada usahawan belia. Selain melihat kemungkinan pengenalan modal komuniti ASEAN sebagai silibus latihan keusahawan. Dari sudut ekonomi, kerajaan juga melihat untuk mempertingkatkan kapasiti dan kepelupayaan kemahiran belia Malaysia dengan melalui peruntukan kepada Perbadanan Tabung Pendidikan Kemahiran ataupun PTPK dalam usaha mempersiapkan belia dengan kemahiran yang berdaya saing selaras keperluan pasaran ASEAN. Kementerian ini melalui Institut Penyelidikan dan Pembangunan Belia Malaysia IRIS telah mengadakan persidangan meja bulat gagasan komuniti ASEAN pada 5 April 2014 yang terdiri daripada Persatuan Belia dan Belia secara individu. Kementerian juga akan mengadakan persidangan pimpinan muda ASEAN pada tahun 2015 dan AEC akan menjadi salah satu agenda perbincangan pada persidangan tersebut. Bagi untuk jawapan bahagian kedua, untuk makluman ahli yang berhormat, buat masa ini proses pemurniaan draft Dasar Belia Malaysia ataupun DBM telah berada di fasa 3 iaitu memantapkan input dan seterusnya ke fasa 4 iaitu fasa kelulusan DBM. Di mana cadangan DBM ini dijangka akan dibentang dalam mesyuarat Jawatankuasa Kabinet Pembangunan Belia dan Jawatankuasa Perancangan Pembangunan Negara pada bulan November 2014 sebelum diangkat ke mesyuarat Jemaah Menteri untuk keputusan pada bulan Disember 2014. Sekian, terima kasih. Ya, Kulim Bandar Baru. Tuan Yang Bertuah, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah meningkatkan dana peruntukan pembangunan Kementerian Belia daripada 174 juta kepada 455 juta. Ini bukan saja bukti komitmen kerajaan untuk meningkatkan golongan belia, tapi pada masa sama ia satu penterjemahan keyakinan Yang Amat Berhormat kepada kepimpinan Yang Berhormat Khairi sebagai Menteri Belia dan Sukan. Dan pada masa yang sama kita mengambil kira kenyataan Yang Amat Berhormat bahawa sebanyak 53,000 graduan yang masih belum mendapatkan pekerjaan setelah 6 bulan tamat pengajian. Dan ditambah pula kita tahu hampir 100,000 pelajar tercicir daripada arus pendidikan perdana setiap tahun. Soalan saya, sudahkah kementerian mempunyai satu plan komprehensif termasuk bekerjasama dengan kementerian-kementerian lain bagi memastikan golongan belia ini dapat ditingkatkan kemahiran mereka untuk menghasilkan produk yang lebih berkualiti dan diri mereka lebih kompetitif di bidang kemahiran, termasuklah satu usaha untuk mencantumkan agensi-agensi latihan di bawah kementerian seperti IKBN, ILP di bawah Kementerian Sumber Manusia dan sekolah sukan di bawah Kementerian Pelajaran di bawah satu payung iaitu di Kementerian Belia sendiri. Terima kasih Yang Betul. Ya, sila Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Peningkatan dari bajet untuk Kementerian Belia dan Sukan ataupun pembangunan belia oleh Amat Berhormat Perdana Menteri menunjukkan keprihatinan Perdana Menteri dan juga Kerajaan Barisan Nasional untuk memastikan golongan belia tidak tercicir daripada arus pembangunan negara. Dan apa yang kita buat melalui kementerian ini, melalui Institut Penyelidikan dan Pembangunan Belia Malaysia iaitu IRIS telah mengadakan pelbagai persidangan untuk memastikan langkah-langkah positif akan diambil untuk memastikan golongan belia ini tidak tercicir daripada arus pembangunan. Walaupun seperti mana Yang Berhormat sebut tadi, walaupun beberapa agensi dan kementerian berlainan mengadakan pelbagai latihan dan program untuk memastikan golongan belia ini berjaya, walaupun dijalankan oleh kementerian yang berlainan, tetapi dalam ala tuju yang sama supaya memastikan golongan belia ini tidak tercicir daripada arus pembangunan. Walau bagaimanapun, cadangan Yang Berhormat akan dikaji secara mendalam dan akan mengambil langkah-langkah yang positif untuk memastikan golongan ini tidak tercicir. Dan hari ini kita lihat peluang pekerjaan bukan saja dirantau di dalam negara, tetapi dengan program ASEAN kita lihat peluang pekerjaan dan peluang perniagaan di rantau ini, di mana akan memberi peluang yang
lebih besar kepada golongan belia. Dan harus golongan belia harus bersedia untuk menghadapi cabaran. Itu yang penting hari ini. Terima kasih. Ya, Bukit Katil. Terima kasih Datuk Ketua. Yang Mak Menteri ada sebenarnya jelaskan yang dengan panjang lebar tadi tentang keusahawanan di rantau ini. Saya yakin Yang Mak Menteri tahu bahawa pada tahun lepas di Brunei ada dianjurkan satu program di peringkat rantau ini yang dipanggil ASEAN Prono, ASEAN, keusahawanan ASEAN. Jadi saya ingin tanya komitmen kerajaan terhadap program keusahawanan serantau ini, kerana banyak kajian yang dibuat menjurus kepada masalah yang paling besar ialah masalah sokongan keuangan. Apakah ada satu perancangan di peringkat kerajaan untuk membawa ke semua menteri-menteri belia di rantau ASEAN ini supaya satu fund, satu dana diwujudkan untuk para belia ini melakukan perniagaan ataupun keusahawanan di peringkat rantau dan tidak terikat di peringkat domestik sebenarnya. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Tuan Yang di-Pertua, kita lihat hampir 620 juta populasi ASEAN. Dan daripada 620 juta ini, hampir separuh adalah golongan belia. Ini berarti masa depan rantau ini akan diputuskan oleh golongan belia. Maka dengan adakan persidangan pemimpin muda ASEAN pada tahun 2015, Kementerian akan membentangkan beberapa kertas kerja supaya kita dapat mengambil langkah-langkah yang positif untuk merealisasikan aspirasi golongan belia yang akan lebih menjaminkan.